أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan yang masih lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang dengannya masih lagi ingin kita hadir ke rumah Allah. Dan kita menyambung perbahasan kita pada malam ini dalam bab yang ke-8, iaitulah menghukum anak-anak dalam mendidik, ataupun bagaimanakah yang dikatakan dengan menghukum sebagai satu proses pendidikan. Sebagai sedikit ulang kaji, menghukum ini bukanlah masa untuk kita lepaskan geram kepada anak-anak. Tetapi menghukum ini sebahagian proses. Dia sebahagian proses. Dia perlu ada ketika kita besarkan anak-anak kita. Maka masuk pada bab yang baru tu sekalian, iaitulah bagaimanakah tahap-tahap dalam menghukum anak-anak. Baik, disebutkan dalam kitab ini terdapat 3 tahap. Yang pertama sekali iaitulah memperlihatkan rotan kepada anak. Kalau buku dia memperlihatkan cambuk, tapi sebenarnya memperlihatkan rotan kepada anak-anak. Sebenarnya benda ini bukanlah direka-reka, tapi dalam kitab Adabul Mufrad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi itu amara bi ta'liqis sauti fil bait. Nabi perintahkan untuk kita gantungkan cambuk di rumah. Mesti ada digantung. Alat yang disebut sebagai cambuk ataupun rotan tadi, dia cambuk ni bukan rotan, dia ialah benda yang lembut. Tapi kita kata kalau zaman kita ni rotan. Digantung di rumah. Begitu juga dari Ibnu Abbas dalam At-Tabrani yang diambil secara marfu', alliqus sawta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabu lahum. Gantungkanlah cambuk itu di tempat yang dapat dilihat oleh semua anggota keluarga, kerana itu lebih dapat membuatkan mereka mengikut arahan. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dia wasiatkan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Majah dan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kita jangan keliru, Imam Bukhari ada banyak kitab selain Sahih Bukhari. Yang dalam Sahih Bukhari confirm sahihnya tertinggi. Tapi dalam yang lain, dia tak gunakan syarat tu dalam kitab yang lain. Macam Adabul Mufrad, kitab hadis juga pasal adab, tapi dia tak mensyaratkan pengambilan hadis untuk kitab itu seketat kitab jami' sahih dia. Baik. Apa disebutkan wala tarfa'anhum asaka adaban, jangan sembunyikan tongkat kamu dari mereka sebagai adab. Maknanya mesti ada peringatan kepada anak-anak. Di mana alat tadi tu digantung, diletakkan di tengah rumah supaya dapat dilihat bahawasanya benda yang digantung itu ialah salah satu benda antara kita berdua. Contohlah, saya ayah, awak anak. Saya dah bagi makan, saya dah cuba berikan apa yang terbaik, dah mendidik apa yang terbaik. Dan saya telah mengajar dengan lisan saya, dengan mulut saya. Ayah dah ajar kamu dengan mulut dengan bahasa yang sangat baik, tapi yang tergantung itu pun ayah guna juga. Maknanya, sekarang kita gunakan lisan. Tapi mungkin satu ketika, bila mana lisan tadi kurang berkesan, ataupun kamu terlupa, maka mungkin alat itu yang menggantikan ayah nanti. Mungkin itu maksudnya. Jadi maknanya, menggantungkan rotan ataupun cambuk ini memang disebut dalam hadis bahawasanya itu salah satu bentuk menghukum anak-anak. Maknanya, menghukum secara melihat sahaja. Tak sentuh lagi. Masuk pada tahap kedua, iaitulah hukuman fizikal. Ada tak hukuman fizikal? Ada. Iaitulah daripada Abdullah bin Basr Al-Mazini radhiyallahu anhu, katanya dalam Al-Azkar Imam Nawawi, ba'athni ummi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqitfin min 'inab. Mak aku dihantarkan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa seikat anggur. Budak ni dia bawa seikat anggur untuk Nabi, maknya bagi. Nabi tak terima sedekah, tapi Nabi boleh terima hadiah. Maka perempuan tadi dikirimkan seikat anggur kepada anaknya.
anak tadi tu sekalian bawa kepada Rasulullah SAW, tapi budak-budak kan, fa akaltu minhu qabla an uballighahu iya. Aku makan sikit sebelum sampai. Dia bawa sikat ada 20 biji. On the way nak sampai rumah Nabi tu dah hilang 4. Contohlah, dia makan satu. Satu. Ini sifat manusia. Orang tu pun sama juga. Saya pun sama semalam. Malam saya kuliah di Semenyih. Di sana dia bekalkan saya karipap 4 biji dalam bekas. Saya berniat untuk makan di rumah dengan isteri. Tapi sebab bau dia kuat, saya makanlah satu. Tapi tak boleh tahan, saya makan 2. Tak boleh tahan, saya habiskan. Dan saya minta maaf di isteri saya. Minta maaf lah, tadi abang dapat karipap tapi tak boleh tahan sebab sedap. Maknanya sifat kita. Tuan-tuan, anak tadi dia makan beberapa biji anggur yang mak dia hantar kepada Nabi SAW. Maka ketika budak ni cerita ni agak lucu sikit. Dia jumpa Nabi SAW, falamma ji'tu bihi akhadha bi udhni. Aku jumpa Nabi, Nabi piat telinga aku. Nabi pernah tapi bukanlah macam kita buat budak-budak. Menjewer tu maksudnya hanya pula sikit saja. Hukum dalam Islam bukan lepaskan geram, tapi untuk mendidik. Sekadar beri peringatan, bukan nak menyakitkan pun. Jadi Nabi cuma pusing telinga dia sikit. Akhaza bi uzni tu bukan pukul, bukannya cubit kuat-kuat. Akhaza tu ambil, maksudnya pusing sikit. Sambil Nabi kata dengan dia, ya ghudar, wahai pemakan rasuah, wahai koruptor, pemakan bawah, maksudnya wahai yang suka menyonglap. Macam tu Nabi gurau dengan budak tadi. Tapi Nabi buat apa sebenarnya? Nabi mendidik dia. Macam gurau, tapi Nabi tak gurau. Nabi sedang mendidik anak tadi tentang sifat amanah. Nabi tak pernah biarkan. Tuan-tuan, kita jangan biarkan anak kita buat salah yang kecil. Sebab kalau dibiarkan, dia buat besar nanti. Kalau seorang anak dibiasakan dengan kesalahan seperti ini, kesalahan amanah. Ini amanah ni. Mak kita sebagai ayah suruh hantar ke sekolah satu benda. Dia tak sampaikan, jangan biarkan. Hari ni, saya cikgu kan. Hari ni ialah hari KPM bagi duit dekat mak ayah yang ada anak kat sekolah. Satu anak sekolah dapat RM150 tunai. Jadi tadi lambat sikit sebab bank tempat kami tu menguruskan duit tunai untuk 6 sekolah. RM2 juta lah. Bukan, RM1 juta lebih. Sekolah saya je RM200,000. Ada polis semua lah jaga. Tuan-tuan sekalian, dan polisinya ialah hanya mak ayah sahaja yang boleh ambil duit tu daripada cikgu. Ataupun wakil yang dilantik dengan surat kuasa. Anak tak boleh ambil. Anak tak boleh ambil. Maka timbul perbualan tadi, kenapa anak tak boleh ambil? Jarang anak solat duit mak ayah ni. Biasa terbalik. Biasanya mak ayah yang solat duit anak kan. Duit tu tadi untuk anak-anak, bapa ambil, bapa beli barang. Terus sekalian, saya tak nafikan sekarang ni barang terlalu mahal. Mahal Saya beli barang semalam di Lotus. Buah-buah berapa? 130. Saya pun tak tahu saya beli apa sebenarnya. Saya dah pegang sabun 2 kilo, sabun Breeze, RM26, letak balik. Saya ambil yang refill kecil. Padahal sama je. Mahal. Dan duit tadi diberikan oleh kerajaan, oleh Allah kepada kerajaan kita pada ketika gaji-gaji swasta boleh masuk lagi. Maka diandaikan mungkinlah ada sebahagian mak ayah yang akan ambil duit tadi, gunakan dahulu. Walaupun tak boleh, nak cerita betul sekalian, budak kecil pun Nabi tegur. Tak boleh, kalau benda tu bukan kita punya, tak boleh ambil. Sebab buah anggur tadi untuk Nabi SAW, kamu pembawa saja. Walaupun budak itu kecil, tapi Nabi nak ajar kita dengan hadis tadi, ajar dia, tegur dia. Jangan anggap comel. Kenapa Nabi tahu? Anggur kan ada tangkai. Mana mungkin orang beri hadiah kepada Nabi SAW, buahnya bertangkai tapi tak ada buah. Mungkin tak berlaku begitu. Apabila orang nak bagi Nabi atau nak bagi orang lain, orang Arab tu sekalian, dia suka beri hadiah. Orang Arab ni budaya suka beri hadiah. Dan mereka suka beri hadiah yang terbaik dalam kalangan mereka. Itu yang budaya. Jadi bila sampai buah anggur yang tinggal tangkai, tangkainya 20, buahnya 15, hilang 5, tahulah Nabi SAW bahawasanya budak tadi dah makan. Nabi piat tadi sebagai teguran untuk ajar dia. Sambil dengan sedikit gurauan, ya ghudar, wahai koruptor, wahai pemakan bawah. Nabi gurau dengan budak tadi. Maknanya kena ajar, kena didik. Jangan biarkan anak kita biasa dengan satu kesalahan, tak boleh. Sebab semua orang yang buat salah tu, ketika pertama kali dia buat, itu kali pertama dia buat salah. Dia tahu tu benda tu kesalahan. Tapi kalau orang tak tegur, orang biarkan, lama-lama dia akan anggap benda tu biasa sahaja. Seperti mana orang yang tak pernah mengumpat, ketika kali pertama dia mendengar orang mengumpat, dia rasa jijik.
Apa kamu ni cerita pasal orang lain? Kita rasa jijik. Tapi setelah kita dengar berkali-kali dan kita masuk dalam league tersebut, kita rasa ia biasa dan sebahagian daripada hidup kita. Itu punca ataupun itulah cerita bagaimana kita boleh biasa dengan dosa-dosa yang besar. Maka jangan biarkan anak-anak kita dibiasakan dengan kesalahan yang kecil. Tegur dia. Tegur dia. Nabi dah tunjuk contoh, kita boleh tegur dengan lisan dan boleh gunakan sedikit perbuatan fizikal untuk menyekat, untuk beritahu dia ia satu kesalahan. Tuan-tuan sekalian, di sini rumah yang rumah kat sini ada dapat seruan azan. Saya ada 3 rumah, isteri satu ya. 3 rumah. Rumah quarters, rumah kondo yang saya sewa sebagai rumah rehat saya dan rumah saya beli kat Terengganu. Okey. Terengganu dengan quarters tak ada masalah, memang sebelah masjid. Tapi rumah saya dekat kondo Sungai Long tu tak dengar azan, langsung tak dengar azan. Memang tak ada. Azannya jauh kat Taman Rakan Kajang, tak sampai kat kondo saya, tak. Memang tak dengar langsung azan. Subuh dengar sikit, subuh sunyi. Tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak ajar anak kita solat sedangkan azan tak sampai? Nampak tak? Kadang-kadang tuan sekalian, sebab tu hukum menggantung rotan tadi ketika biasa nampak biasa. Tapi ketika keadaan tertentu nampak kesan dia. Kita boleh mewakilkan perasaan kita kepada benda tu. Mewakilkan perasaan kepada benda tu. Apa contoh? Saya bagi contoh Saya bagi contoh ni. Abang ataupun adik, ayah ataupun abi ni tak sukalah nak marah-marah, tak suka nak marah-marah. Tapi Allah Ta'ala cukup marah pada orang yang tak solat. Allah Ta'ala cukup marah pada orang yang tak solat. Adik tahu kan, kalau ambil benda tu kena kat kulit, sakit. Sakit kan? Memang sakit. Boleh memang sakit lah. Mungkin dia pun kita pernah pukul dia, sakit. Sakit kan sakit. Tapi kalau orang yang tak solat ni, Allah Ta'ala tak gunakan perkara ni, benda yang kecil macam ni, benda yang lebih besar. Jadi tu sekalian, sebenarnya rotan yang digantung itu ialah alat berfikir. Bukan semata-mata macam alat berfikir. Maknanya kita boleh melepaskan emosi kita kepada benda tu secara perkataan. Satu ayat, Abi seboleh-boleh takkan guna benda ni, insya-Allah. Tapi ingat kalau sampai masa nanti takut Abi guna. Dia ingat. So pasal dia tengok. Tak perlu kita ulang banyak kali sebab nak ulang kena guna mulut. Tapi kalau kita gantung dan pernah cakap, dia akan ingat sampai bila-bila. Itulah hikmah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tu sekalian, memukul. Kata penulis, kalaulah gantung rotan pun tak jalan, kalau cubit telinga pun tak jalan, sementara anak masih buat benda yang sama, maka tahap ketiga inilah yang diharapkan dapat merendahkan kenakalan. Bahasa ulama bukan membaikkan anak, mengurangkan kenakalan. Dia nak beritahu apa? Budak memang nakal. Dia ada sifat budak-budak. Sebab mereka bukan akil baligh. Tuan-tuan tak nakal. Kita bukan tak nakal, kita pandai menyembunyikan kenakalan kita. Setuju tak? Kita nakal, tapi kita bijak sembunyikan. Kita ada kejahatan budak kecil, betul tak? Tapi kalau tak nampak, sebab kita pandai, kita dah baligh, kita dah berakal. Nak buat pelik-pelik, ada tempat dia. Ada masa dia. Ada cara dia. Tapi budak kecil tak boleh, dia tak pandai, dia buat terang-terangan. Nak marah, dia marah. Nak carut, dia carut terus. Sebab dia budak-budak kan? Tapi orang besar tak, dia carut dalam Facebook. Siap. Nampak macam baik, senyap. Bahasa punyalah kesat dalam Facebook. Subhanallah. Waliyahzubillah. Dalam hati, marah-marah orang. Orang dewasa bukan tak ada sifat buruk, tapi pandai sembunyikan keburukan. Itu beza kita dengan budak kecil. Budak kecil jujur sekali sebab mereka tak pandai. Mereka ni belum akil baligh. Mereka tak fikir soal maruah diri sangat. Belum fikir sampai sejauh itu. Kita fikir banyak. Kalau kita salah buat tindakan, salah perkataan, salah tindakan, orang akan kata kita tak baik dan sebagainya. Kita bijak sembunyikan keaiban kita sebenarnya itu sekalian. Jadi, kata penulis ini, ya memang memukul itu salah satu cara dan itu cara yang paling akhir sekali. Jangan jadikan pukulan sebagai cara pertama. Sebab tu saya sedih bila tengok ada mak ayah yang terus pukul anak. Terus pukul. Budak tu tak pernah tahu benda tu salah. Macam kita pernah bincang sebelum ini, nak ajar budak kecil, kena ajar dua-dua benda. Pertama sekali, beritahu apa yang betul. Sambil beritahu apa yang salah. Kena cakap dua-dua. Sebab otak budak-budak, dia tak boleh proses dengan macam kita. Saya bagi contoh Kita nak ajar anak kita solat dengan sempurna. Kita tengok dia rukuk tak betul. Dia rukuk tak habis. Tuan-tuan sekalian, rukuk ni dalam syarat, dalam rukun solat, rukuk itu yang paling basic ialah kalau kita boleh menyentuhkan tangan kita ke lutut. Itu aras yang paling minimum. Yang paling sempurna ialah 90 darjah. Tulang belakang lurus je. Itu yang paling sempurna.
Kalau terlebih pun tak sempurna, terkurang pun tak sempurna. Tapi minimum rukuk untuk dikatakan sah ialah kalau tapak tangan tadi boleh sentuh kepala lutut. Itu yang minimum. Maknanya siapa yang boleh pegang lutut dia, walaupun badannya belum 90 darjah, sah rukuk dia. Tapi kalau dia tegak sangat, mana tunduk sikit aja, tak sakit, dia sihat. Dia malas. Tangan dia tak sampai ke lutut, maka tak sah rukuk dia. Bila tak sah rukuk, rukun habis, solat tak silap sah. Baik. Nak ajar budak, kena ajar dua-dua. Adik, abang, rukuk yang Nabi ajar begini. Ajar dia. Pegang lutut, belakang luruskan. Ini yang Nabi ajar. Tunjuk juga apa yang Nabi tak ajar, biar dia tahu. Yang dia kena buat ialah apa yang Nabi ajar. Yang dia tak boleh buat ialah apa yang Nabi tak ajar. Dia tak boleh buat. Jadi kita pun tunjukkanlah contoh rukuk yang salah. Adik tengok ni contoh pertama tau. Tu rukuk tu terlalu rendah sangat. Saya pernah biasa tengok orang yang rukuk terlalu rendah. Kan? Dia tunduk betul-betul bawah, tak boleh. Bukan apa, tapi bukan itu yang Nabi ajar. Ajar pada anak kita, ni salah sebab Nabi tak pernah tunjuk pun. Rukuk yang tidak tunduk, rendah tapi walaupun sah tapi tak sempurna pun beritahu dia, ini pun tak boleh. Supaya otak dia simpan maklumat yang salah tadi tu. Oh, kalau macam ni, salah. Yang tunduk sangat pun, salah. Dia tahu apa yang salah. Kalau begitu apa yang betul saja, dia tak ada had, tak ada garis pemberhenti dia. Maka dia menganggap yang tegak itu betul. Yang lain tak salah. Faham maksud saya? Kalau kita ajar rukuk dengan satu maklumat saja, adik, rukuk yang betul ialah belakang lurus. Kita tak cakap pun bahawasanya rukuk yang badan tegak, rukuk yang badan terlalu tunduk tadi, rukuk yang tidak sempurna. Tak ajar tu. Apa yang budak tadi akan simpan dalam kepala otak dia, rukuk ialah lurus belakang. Tapi kalau angkat sikit, tak ada orang cakap salah pun, dia tak kisah. Tapi kalau kita cakap siap-siap, dia akan tinggalkan apa yang salah. Baik. Jadi, tapi ada syarat. Baik. Pertama sekali, bila nak mula pukul, anak-anak tadi jangan dipukul bawah 10 tahun. Tak boleh. Saya dah ulang banyak kali dah. Barat pun dah jumpa, dah buat teori pasal kognitif ni, pasal otak manusia, tak boleh fikir benda yang kompleks selagi tak baligh. Tak boleh. Dia tak mampu. Selagi otaknya belum baligh, belum sempurna lagi daya dekat otak tau. Daya fikir, kognitif. Selagi daya fikir tadi belum sempurna yang disebut sebagai akil baligh, dia tak boleh fikir benda yang kompleks, yang falsafah. Apa itu falsafah? Benda yang tak boleh dikaitkan direct. Pukul itu menyakitkan. Macam mana nak kata sayang sedangkan ia menyakitkan? Nampak? Itu contoh. Tapi orang dewasa macam kita faham. Kadang-kadang cinta itu perlukan pengorbanan. Kadang-kadang sayang itu menyakitkan. Kita faham sebab kita fahamlah. Itu falsafah. Budak kecil tak faham. Sebab akal dia belum sempurna, belum akil baligh. Jadi kalau kita pukul dia dengan niat sayang, dia akan terima benda yang lain. Dia takkan faham. Dia takkan faham. Tuan-tuan pukul budak 7 tahun, dia akan benci tuan-tuan. Bahaya Kalau kita pukul budak 7 tahun, pukul budak 5 tahun, lempang budak 4 tahun, dia akan benci kita dalam diam. Tapi tengok anak saya okey, memanglah okey sebab dia bergantung dengan awak. Dia sedang bergantung dengan awak. Dia dalam rumah awak, makan awak beli, dia bergantung. Tapi dalam hati dia ada sifat benci dan marah sebenarnya. Yang dia tak tunjukkan. Bila benda tu tunjuk? Okey, tuan-tuan sekalian, setiap peristiwa hitam yang berlaku pada diri budak-budak kecil akan terselah ketika usia remaja dan ke atas. Apa yang kita buat kepada dia ialah pembentukan sejarah hidup. Saya ulang balik. Apa yang kita sedang berikan kepada anak kita yang kecil-kecil itu ialah pembentukan sejarah hidup dia. Kita lah mencorakkan sejarah dia. Ada budak, sejarah dia seronok sangat. Ayah dia cium, peluk, salam, dokong, layan. Itu sejarah dia. Tapi ada budak sejarahnya hitam sangat. Bapak tak tegur, mak tak nak tegur sangat. Tak ada mak ayah pun tak nak kawan, tak dengar cerita. Abaikan, pukul pula. Makan tak cukup, kawan-kawan benci. Itu sejarah dia. Tapi kenapa nampak normal? Saya ulang balik sebab kognitif, daya fikir dia sebelum usia baligh straight away ke depan. Dia akan berfungsi seperti biasa. Makan, belajar, tidur. Tapi bila mula dia baligh, dia dah mula faham, dia boleh mengawal diri dia sendiri. Hidup dia boleh kontrol. Kan budak-budak mula melawan usia 10, 11 dia dah melawan betul-betul. 7 tahun melawan tapi melawan budak-budak. Tapi bila remaja dia akan melawan betul-betul sebab
baru dia perasan sebenarnya dia ada hak dalam rumah tu. Dia dah mula perasan sebab otak dia dah cukup, dah berkembang sampai tahap matang. Dia tahu mak dia tak boleh buat apa-apa. Kalau saya buat apa, mak boleh buat apa? Kan? Budak-budak je fikir, kalau saya marah, ayah saya marah saya je, dia tak boleh bunuh saya. Takkan nak halau saya anak dia. Dia dah mula pandai. Terus sekalian, okey, pembentukan sejarah hitam inilah yang merosakkan ataupun yang membentuk personaliti yang tidak baik pada diri anak-anak. Pernah saya bacakan dulu, saya ulang balik sikit. Orang putih ni bagus walaupun dia kafir, kita tak ambil semua pandangan dia, tapi kita respect kajian-kajian dia. Kita respect, kita baca, kita rujuk. Sebab agak sukar, bukan tak ada ramai penyelidik Islam, tapi penyelidik yang bersifat long term ni, yang dia panggil apa saya lupa istilahnya, kajian yang jangka panjang ni, saya lupa istilah dia. Orang 10 tahun kan, longitudinal studies kan. Longitudinal studies maknanya orang kajian 20 tahun direct, satu kajian 10 tahun. Orang-orang putih ramai buat, dia agak sabar sikit lah. Agak sabar sikit, dia boleh sabar tahap tu untuk buat satu pemerhatian. Baik, hasil pemerhatian mereka, bukan seorang, mereka lah maknanya ramai, termasuk yang Muslim juga, mendapati bahawasanya beberapa ketidaknormalan personality manusia ni disebabkan oleh sejarah mereka yang hitam masa dibesarkan. Nak tengok benda mudah, saya ambil benda yang mechanical saja. Benda yang mechanical, tak payah fikir, saya ambil mechanical. Kenapa ada budak tulisan buruk, ada budak tulisan cantik? Sedangkan Allah bagi ability yang sama pada semua orang, average or about. Dia beza sikit je, tak ada beza, potensi lebih kurang sama, tak ada beza sangat. Selagi budak tadi tu bukan budak yang berkeperluan khas, potensi dia lebih kurang sama. Tapi kenapa ada budak tulisan buruk sampai darjah 5? Saya dapat tulis, kalau dapat kata soalan buruk, memang saya marah lah. Tapi nak buat macam mana? Sebab saya tahu cerita dia. So sekalian, untuk seorang manusia boleh tulis, dia akan menulis dengan 5 jari, betul tak, masa kecil. Dia mula menulis dengan 5 jari. Tonton mungkin tak, kita mungkin perasan tak perasan. Dia ambil pen ke, apa-apa ke, dia akan buat macam ni. Dia akan gunakan 5 jari dia. Ini proses pertama menulis, iaitu gross motor skill. Menggunakan otot besar sahaja, tanpa ada otot kecil dekat jari, dia tak guna lagi, dia guna otot besar. Kemudian dia akan develop kepada tahap yang baru, dia panggil 4 jari. 4 jari ni tak ada ibu jari, dia dah mula macam ni, dia dah abaikan ibu jari. 3 jari, sampailah dia boleh tulis dengan 2 jari setengah. Kita guna tulis dengan 2 jari setengah, 2 kepit, 1 belakang. Ini normal. Nak boleh daripada 5 jari kepada 2 setengah, tak boleh skip. Mesti 5, 4, 3, 2 setengah. Tapi ada mak ayah yang dia marah anak dia menulis. Jangan tulis, kotor dinding. Memanglah salah dinding tu, tapi dia cerita. Dia rampas pen anak dia. Dia merampas proses pembesaran anak dia. Tentu ada 2 istilah antara kita dengan anak kita, ada 2 fasa dia akan lalui. Pertama ialah development. Yang kedua ialah education. Education tak apa, lambat pun tak apa. Saya ada ramai kawan yang skor SPM straight A walaupun tak sekolah. Maksudnya dia masuk tahfiz, masuk sekolah-sekolah power, tapi sebabkan terpaksa ambil SPM untuk bekerja, dia ambil SPM straight A. Tak ada masalah. Okey je. Orang yang tak boleh mengaji, dah umur 40 baru boleh mengaji. Siapa? Ramai. Tak jauh lah. Ustaz Farid Ravi, tapi bukanlah 40. Dia ialah orang bukan Islam, India, yang tuan-tuan biasa kata orang-orang India ini mungkin nampak sukar sikit nak betulkan makhraj. Tapi makhraj dia lebih baik pada saya. Dia lebih baik pada saya. Boleh. Education lambat pun tak apa, tapi development sekali je. Development ni benda akan berlaku sekali lalu, habis. Maka anak-anak yang melalui fasa development, fasa perkembangan tadi, benda yang tak boleh patah balik. Education tak apa, awak gagal SPM, lepas tu awak boleh patah balik berkali-kali, tak ada masalah. Tak pandai mengaji, boleh patah balik. Tapi development, perkembangan dia sekali saja. Dan kata orang-orang sains, perkembangan itu yang paling pesat ialah 7 ataupun 8 tahun pertama hidup. Yang paling pesat ialah 5 tahun pertama, dia panggil years of plasticity. Years of plasticity itu ialah brain, dia panggil apa tahun di mana otak tu berkembang sangat pesat. 5 tahun pertama. Jadi budak-budak ni akan explore segala benda yang ada sekeliling sebab otak dia minta. Otak dia yang minta. Ni apa? Ni bunyi apa? Ni rasa apa? Dia akan buat macam-macam tu yang kita bengang dengan budak kecil tu. Anak saya baru setahun setengah yang second last. Memang saya banyak sangat bersabar dengan dia lah.
Beli sabun habis. Dia suka buka kat bilik air. Tak tahu, saya tak ajar dia, tak tahu dia dapat mana. Lambat terlepas masuk bilik air, habis sabun. Dah sabun mahal. RM10 tau. Sabun tekan-tekan tu kan. Lifebuoy. Dekat Speedmart. Habis. Shampoo habis, dia buka shower, dia buka tutup shampoo, air masuk, Allah, dia cairkan shampoo. Saya tak ajar dia, tak tahu lah, tapi dia explore. Kena sabar tuan sekalian sebab itu proses development yang akan berlaku sekali sahaja. Dia sedang belajar bahasa dunia. Balik pada tulis tadi tu, dia akan lalui proses 5 jari, 4 jari, 3 jari, 2 jari setengah. Bila kita rampas pen daripada tangan, pensel, ketika digunakan 5 jari, dia dah takkan lalu fasa tu dah. Tak ada. So dia akan berkembang sampai umur dia 3 tahun. Baru nak pegang 4 jari. Dia dah automatik, dia kan dah banyak pegang benda, so dia dah laju sikit tangan dia. 4 jari, mak dia marah lagi. Awak tu sabar, buruk tulisan dia. Mak dia paksa. Kenapa pegang pen 3 jari, 4 jari? Sabar tuan sekalian, sabar. Bila tak sabar, kita merampas masa dia sebenarnya. Kita merampas development dia. Tulisan dia akan cantik, tapi jiwa dia rosak. Tulisan dia akan cantik. Manusia ni macam kuih donat. Tuan-tuan boleh buat bentuk yang tuan-tuan nak. Rasa dia mungkin sedap, mungkin tak sedap. Manusia ni sebenarnya, anak kecil ni macam kuih. Tuan-tuan boleh buat bentuk yang tuan-tuan suka. Ikut kita lah, kita punya tepung kan. Tapi rasa mungkin berbeza. Bila tak betul bancuh, bentuknya boleh sama. Tapi rasa mungkin berbeza. Tak masuk gula, pahit. Tak masuk telur, lembik. Dia boleh jadi tapi tak sama rasanya. Sama dengan anak-anak. Itu baru bab tulisan pun boleh merosakkan anak-anak. Bayangkan kita rosakkan proses perkembangan dia dalam bab mengenal bunyi, membaca dan sebagainya. Sebab tu budak-budak ada yang tak suka belajar. Sebenarnya Allah ciptakan manusia ni sifatnya ingin belajar. Yang perangai dia nakal masa kecil tu, perangai nak belajar lah tu. Cuma caranya berbeza-beza. Ada budak dia auditory learner, dia suka belajar dengan pendengaran, dia suka dengan bunyi. Ketuk. Tolak. Anak saya tu dia lebih kepada melihat. So dia akan banyak gunakan tangan dia untuk mengetes sesuatu yang kecil itulah. Memang saya banyak bersabar dan kadang-kadang saya marah juga. Tapi nak buat macam mana, itu proses yang hanya akan berlaku sekali dan tak boleh kita biarkan dia skip. Contoh terakhir yang paling logik ialah macam mana ada anak boleh atletik, ada yang tak boleh. Maksudnya macam mana ada budak yang membesar fizikali sempurna. Maksudnya kemampuan fizikal sempurna, ada budak yang tak boleh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi sekolah, mana-mana sekolah, data tentang ketidaknormalan budak-budak sangat tinggi sebenarnya. Dengan seorang OT, occupational therapist, dia akan gunakan test-test simple saja untuk buktikan budak ni tak normal sebenarnya. Contoh, kita panggil budak sekolah rendah, usia darjah tahun 3 ke tahun 4, tahun 6. Tahap 2, masih ramai yang otot tak normal. Secara logiknya, tuan-tuan nak baling bola jauh, tuan-tuan dah berapa kali daripada atas? Daripada atas kan? Baling ke depan. Dia tak boleh fikir. Benda tu common sense. Nak baling bola daripada bawah, itu common sense. Yang tak perlu dia ajar. Itu ialah daya fikir sendiri. Tapi budak-budak ni ramai yang tak boleh fikir. Lambat. Budak yang sempurna, dia dapat bola, dia tahu, dia terus baling. Suruh lompat. Test simple saja tuan sekalian. Dan Bilal majid kami ialah seorang pakar OT. Dia lama kerja di KKM, Hospital Sabah. Kemudian 14 tahun di Al-Khabar, Saudi. Saudi pun sama juga. Maknanya budak-budak yang tak normal ni ramai sebab mak ayah mereka merampas masa ketika proses perkembangan. Budak tu tengah belajar sebenarnya. Dia lompat daripada sofa. Memanglah bahaya. Tapi kita kena ganti. Bukan kita ambil, kita kena ganti. Kalau tak nak anak conteng dinding, sediakan dinding lain. Tapi dia kena lalui fasa tu. Ataupun sediakan buku yang besar. Ustaz dah bagi buku, dia nak dinding juga. Tampal kertas kat dinding. Dia mesti lalui pengalaman tu. Okey, orang yang berjalan. Budak-budak, manusia berjalan macam mana? Manusia mesti daripada baring, kemudian bergolek, kemudian menyarap kan? Lepas tu tegakkan kepala masa menyarap. Lepas tu macam nak merangkak, baru merangkak. Lepas merangkak, berpaut pada kursi, boleh bangun sendiri, jatuh balik. Baru boleh bertatih, berjalan dan berlari. Itu normal. Tapi ada mak ayah, dia skip 3 langkah. Anak tu kecil-kecil, dia letak atas baby walker. Baby walker tu sekalian, kajian barat dan tempatan dah buktikan sangat-sangat tak bagus walker ni. Walker lah yang yang ada roda 8 tu. Dia skipkan perkembangan otot manusia bertahap-tahap. Budak tu berfungsi dengan sempurna, tapi kefungsian otot dia agak tak normal sebenarnya sebab mak dia skip. Jadi bayangkan, Allah telah ciptakan manusia sungguh sempurna dengan satu ayat saja sekalian.
Tuan-tuan tengok lembu keluar daripada perut mak dia lepas sejam, puk, jalan. Tapi manusia ambil masa setahun untuk jalan. Lembu keluar perut, terus bunyi. Bunyi lembu lah, bunyi lembu kan. Tapi budak nak boleh cakap, berapa? Nak boleh cakap satu ayat, bertahun, mungkin 2 tahun baru boleh cakap. Semuanya lambat sebab yang lahir ini khalifah. Proses ini mesti perlahan dan rapi. Yang lembu tadi, lembu, itu makanan kita. Itu makanan, dilahirkan sebagai makanan. Tak ada masalah. Tapi yang keluar daripada perut manusia ini ialah khalifah Allah. So nak jalan pun setahun, nak cakap pun 2 tahun, nak boleh fikir pun berapa tahun? Akhir balik 13 tahun baru boleh fikir. 13 tahun baru tak ada matang. Ya Allah, manusia ni memang sifatnya perlahan. Sifatnya perlahan. Jadi kita kena respect fitrah tersebut. Maka itulah kata Nabi SAW, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Anak-anak mesti diperintahkan solat ketika usia 7. Mesti disuruh solat. Maksudnya jangan biar. Kalau solat tu 5 waktu, paling kurang 5 kali suruh. Subuh ada arahan, Zuhur ada arahan, Asar ada arahan, Maghrib ada arahan, Isyak ada arahan. Ada mak ayah yang tegur ketika nak sahaja. Yang nampak dia tegur, tak boleh. Mesti ada. Kalau boleh setiap rumah ada jam macam itulah. Maksudnya jam tu ialah countdown timer sebenarnya. Jam tu penting. Rumah saya pun tak ada lagi. Saya pun cakap sebab rumah saya sebenarnya dalam masjid. Tapi rumah yang saya kondo tempat saya rehat tu, saya nak pergi umrah nanti bulan 2 insya-Allah. Ada jemaah saya bawa, jadi saya nak beli jam fajar ke burus tu lah, yang kecil tu kan, nak letak. Yang penting anak-anak tahu sekarang pukul berapa, lepas ni waktu apa. Dia mesti tahu sebab dia mesti aware sejak usia 7 tahun. Tapi kalau masih tak solat ketika usia 10 tahun, wadribuhum 'alaiha. Poin di sini ialah pukul tak boleh awal, kena usia 10 tahun ke atas sebab ketika itu kognitifnya sudah matang ataupun hampir matang, dia boleh kaitkan sakit dengan sayang. Dia boleh kaitkan. Dia boleh kaitkan. Kalau budak bawah tak boleh. Dia anggap kita marah dia anggap kita benci dia. Baik. Yang kedua, berapa kali nak pukul? Sampai begitu sekali ada panduan dalam Islam. Baik. Dan hadis daripada Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yujladu fawqa 10 jaladatin illa fi haddin min hudud. Tak boleh pukul, tak boleh sebat, tak boleh rotan lebih daripada 10 melainkan hudud. Hudud bolehlah 140, tapi kalau bukan hudud, nak ajar orang mesti tak lebih 10. Sama juga dengan Musannaf Abdul Razzaq, la uqubata fawqa 10 aswab illa an yakuna fi haddin min hududillah. Hudud dia berapa kali dia ada bilangan dia, 100 ke 40 ke apa semua, 80 kali pada penulis zina. Tapi untuk yang kata hukum untuk didik ini tak boleh lebih 10. 10 dan ke bawah. 11 tak boleh. 10 dan ke bawah. Ada orang tanya, apa beza 10 dengan 11? Jangan tanya soalan macam tu kan. Okay, baik. Hadis ini diberi judul ta'zir, at-ta'zir wal adabu. Al-Hafiz Ibn Hajar yang syarahkan Sahih Bukhari ni, Fathul Bari, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan adab ialah pengajaran. Yang digandingkan dengan perkataan ta'zir ataupun hukum tadi kerana kemaksiatan. Sementara pengajaran umum. Dan sebagaimana itu sekalian, ta'zir wal adab. Hukuman yang kita pukul tadi itu dua-dua sekali. Ta'zir sebab awak buat maksiat. Awak tak solat. Memang awak belum wajib solat, tapi awak tahu tak kalau sekarang awak tak solat, tak apa lagi, ayah pukul awak kan. Tapi nanti awak balik esok hari, kalau awak tak solat, Allah yang pukul awak nanti. Itu maksud dia. Sekarang kalau awak tak solat, ayah pukul. Itu pun jangan risau. Nabi dah ajar jangan lebih 10. Paling banyak pun 10 lah. Itu saja yang awak kena. Tapi kalau esok malam ni awak keluar haid, yang lelaki keluar mani, ataupun esok awak baligh, awak tak solat, awak mati dengan sengaja tak solat. Yang pukul bukan ayah, tapi Allah yang pukul. Bukan 10 masa tu. Bukan 10 kali masa tu dah. Lebih lagi. Bahkan hukuman untuk orang tak solat ni bukan pukul, tapi dibakar oleh Allah Allahu Azza wa Jal. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita daripada azab tersebut insya-Allah. Baik.
Umar Abdul Aziz, dia keluarkan peraturan yang disebarkan seluruh negara. Jadi tuan-tuan sekalian, khalifah dulu subhanallah, dia takbir, zaman khalifah dia takbir negara berbentuk tarbiyah. Umar, Abu Bakar punya sistem macam mana? Arahan saya, arahan Allah sebenarnya. Saya cuma cakap je. Itu sistem dia tu. Itu konsep pemerintahan Islam yang sebenar. Yang saya kata tak boleh minum arak ni bukan saya. Allah yang kata. Saya cuma orang berkuasa yang menentukan awak jangan buat. Kalau awak buat, saya hukum lah. Saya wakil daripada syariat ni. Tapi yang kata tak boleh, Allah. Macam tu. Terus sekalian, Umar Abdul Aziz dia hantar satu peraturan. Dia hantar ke seluruh negeri, kata dia. Guru tak boleh pukul lebih 3 kali. Kerana lebih 3 akan menakutkan bagi anak yang kecil. Jadi maknanya pukulan mendidik itu bilangannya tidak lebih 10. Dan kalau sampai 3 pun kurang bagus. Sekali pun dah okey dah sebenarnya. Baik. Yang ketiga, apakah alat dan cara serta tempat? Baik. Ciri-ciri alat untuk pukul anak ni, dia kata apa? Kalau cambuk asal, sebenarnya cambuk yang kita kata asal tu, dia benda yang dahsyat sebenarnya. Cambuk ni tali kan. Benda yang bukan rotan tu, benda yang stick. Cambuk ni bukan stick, dia benda yang berjurai. Maknanya mungkin tali, mungkin ekor ikan pari yang dah dibuang bisanya dan sebagainya. Kalau asalnya pukulan itu memang yang hudud, memang menggunakan alat cambuk, bukan rotan. Cambuk mana benda yang berjurai. Fajlidu dalam Al-Quran, fajliduhum samanina jaldah tu kan, pukullah 80 kali ke 100 kali, ikut hukuman masing-masing. Yang penting tu sekalian, pukulan tadi mestilah pukulan yang kalau kena kulit, dia kena kulit bukan kena daging. Itu maksud dia. Alat yang kita nak pukul anak tu ialah alat yang kalau kita bagi kat badan dia, bukan kat badan, dekat tangan, jangan pukul kat badan. Dekat tempat yang tebal. Ni tapak tangan ni tebal, boleh. Saya punya ustaz lu kat tapak kaki. Sakit tu lah tapak kaki ni. Walaupun dia tu tebal, tapi kalau kena berbigat juga. Okey. Bila kena tu, pastikan alat tadi tidak akan mencederakan daging. Maksudnya alat tu sesuai kena kat kulit sahaja. Itu ciri dia. Sebab tu dia guna tali ataupun cambuk. Sebab cambuk ni kita boleh kontrol. Senang sikit. Tapi kalau batang keras, contoh bayangkan tali kalau kita nak bagi orang sakit, kita kena hayun sekuat-kuatnya baru sakit. Rotan, perlahan pun dah kuat dah. Jadi nak mengawal pukulan ataupun kekuatan pukulan itu dengan cambuk nampak lebih mudah berbanding benda yang keras. Hadis Nabi SAW, daripada Zaid bin Aslam dalam Muwatta' Imam Malik. Anna rajulan i'tarafa ala nafsihi bizina ala ahdi Rasulullah SAW. Seorang yang telah mengaku, dia pergi jumpa Nabi, dia mengaku berzina. Dia ni seorang yang lelaki jumpa ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisautin, Nabi suruh dia bawa satu cambuk. Fa'ti bisautin maksurin, maka dia pun ambillah satu cambuk yang sudah rosak. Tali itu tak sempurna dah. Kata Nabi, atas ni. Maka dia ambilkan lagi, mana atas sikit, ambil lagi satu cambuk yang lengkap, ada gigi, maksudnya tali baru sangat pula, yang keras. Nabi kata bawah sikit, maksudnya ciri tadi tu janganlah yang dah rosak, tapi bukan pula yang terlalu menyakitkan. Ambil yang tengah-tengah. Maka dia ambillah satu cambuk yang dah dipakai dan sudah cukup lembut, maknanya bukan benda baru yang keras, dia dah biasa, mana benda tu tak menyakitkan sangat. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk lelaki tadi dicambuk dengan cambuk tersebut. Sama juga dalam Ahkamul Quran, iaitu disebutkan apa? Abu Usman An-Nahdi dari Umar, dia ambilkan cambuk yang keras. Dia katakan, aku ingin yang lebih lembut. Maka dia ambilkan cambuk yang lembut sikit. Dia kata, aku nak keras. Kemudian ambillah cambuk antara yang keras dan lembut. Maksudnya tuan sekalian, nak hukum tu kena fikir dulu. Ni saya nak cakap apa? Saya pun ada kelemahan juga. Kadang kita marah anak kita, kita main ambil apa yang paling dekat. Kan? Hanger kan ada 4 kategori. Hanger besi, hanger plastik dobi tu yang hitam tu, hanger plastik biasa yang lembik tu,
dengan hanger yang paling keras sekali, hanger kayu tu. Jadi kita kalau tengah marah anak ni, kadang-kadang akal kita hilang sekejap. Mana yang paling keras? Syaitan tu. Marah daripada kita. Marah tu normal, tapi selepas 3 saat itu daripada syaitan. Marah tu sebenarnya perasaan. Dia bukan tindakan. Marah tu sebenarnya perasaan je. Geramnya. Dia sepatutnya sekejap aja. Geram. Sampai situ je marah. Lebih tu dia dah masuk ke zon hasutan. Maksudnya mungkin nafsu kita akan suruh kita buat benda pelik-pelik. Iblis bisikkan pelik-pelik. Jadi kalau kita layan, ada yang mungkin kita pernah buat silap ke apa, kita sanggup jalan masuk bilik. Kan lama tu, cari hanger yang paling sedap sekali. Ada ayah dulu dia pergi cabut getah pipe dekat bilik air. Dia sanggup dia pergi bilik air, cabut getah, masuk balik tempat tu sebab anak dia. Sepatutnya masa pergi bilik air tu dah boleh meredakan kemarahan. Boleh duduk. Nabi kata kalau marah sangat ambil duduk, tapi tuan-tuan sekalian, kita ni iman lemah kan. Kita yang lepas-lepas berazamlah untuk tak ulang balik. Dan pesan pada anak cucu kita, jangan buat kesalahan tersebut. Sebab menghukum ini untuk mendidik, bukan untuk melepaskan kemarahan. Baik. Akhir sekali, yang kedua tak akhir, cara pukul. Berapa minit lagi? Lagi 1 minit setengah. Baik. Pukulan haruslah ataupun mestilah dipukul dengan sederhana. Baik. Syekh Al-Faqih Syamsuddin Al-Imbani seringkas tentang cara pukul anak dalam Risalah Riyadatis Sibyan. Dia kata apa? Cara pukul anak tu ada 3 perkara, 3 elemen. Pertama sekali, dia harus dibuat secara menyebar, mana bukan setempat. Kalau nak pukul, yang kan tak boleh lebih 10 kan. Kalau nak buat 5, 1 sini, 2 sebelah sikit, 3 sebelah sikit. Jangan buat macam pegawai penjara. Penjara tu dia akan pukul tempat yang sama. Itu kebakaran dia. Dia buka buntut kita sikit, dia akan pukul tempat yang sama sebelum tu. Subhanallah, memang sakit sangat. Tapi Islam tak boleh. Kalau boleh, tempat yang berbeza-beza, supaya sakit tu tidak dirasakan berulang-ulang kali bertempat yang sama. Yang kedua, antara 2 pukulan perlu ada rehat sedikit. Maknanya ada waktu antara 2 pukulan. Bukan yang pukul macam nak marah. Ada orang dia marah, dia pukul anak macam nak pukul binatang. Baik, kita berhenti sekejap untuk azan isyak. Sambung sikit lagi insya-Allah. ولا إله إلا الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله